Okey, so Assalamualaikum, selamat petang semua. Sekali lagi ya. Okey, kalau kamu pin saya punya skrin ni nampak tak? Kalau pin apa, kalau saya tak share skrin, saya punya saya punya desktop kamu nampak dekat kamu punya ni? Nampak tapi blur sikit sir. Blur ah. Oh, blur Blur kecil sikit. ya. Kecil je dia, kecil sangat. Hmm. Kecil sangat. Okey, okey, tak apa, tak apa, tak apa. Okey, tak apa, sekejap Okey, so tak apalah. Okey, kecil. Kecil sikit tengok, kamu tengok muka saya kecil ah. Okey, No, tak. your screen tu blur sikit sir. Oh, screen blur. Okey, 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 tak Ha. apa, tak apa. Okey, tak apa. Nanti kejap lagi saya share screen. Okey, so tak apa kita start kelas dulu. Okey, saya share screen. Eh, saya tutup ni. Satu. Okey, so untuk hutang ni ya. Okey, so untuk petang ni. Okey, so saya tak kenal diri saya kan. Okey, saya Mahzan Musa. Okay, salah seorang PLB mengajar Electronic Engineering Skill okay, untuk semester ni. Okey, so semua grup D. Okey, saya harap tak ada yang salah masuk grup kot no. Okey, tak apa. Kalau macam tu kita start lah. Okey, so untuk perancangan makmal kita Okey, untuk perancangan makmal kita, saya share screen yang kedua. Okey, so kita ada dua kelas kat sini. Okey. Kelas yang pertama, untuk kelas pertama petang ni saya akan cerita sikit lebih kurang sejam. Okey, sejam saya terangkan mengenai lecture note lah, mengenai pemasangan komputer. Lepas tu kelas kedua kita akan buat teori sistem operasi dan pemasangan sistem operasi iaitu Windows dan Ubuntu. Okey, untuk kelas ketiga tu nanti saya explain nanti kelas ketiga nanti apa yang aktiviti yang kita akan buat nanti. Okey, so kelas yang wajib yang ada ni lab 1 dengan lab 2. Yang dahulu Okey, apa yang mengenai sistem komputer. Okey, tiga benda dalam sistem komputer ni. Okey, so tugas dia menerima arahan, arahan input, memproses maklumat dan mengeluarkan data output. Yang itu dipanggil sebagai komputer. Okey, daripada explanation ni dia bahagikan kepada 4 block diagram iaitu input, CPU, output dan juga memory. Okey, sistem ni basic kepada semua sistem komputer sama ada smartphone pun sekali. Tak kisahlah Windows ke, Linux ke, uh, lagi satu iOS ke, Mac ke, semua sama macam ni. Okey, daripada block diagram tersebut, okey, yang ni saya pecahkan. Okey. So, untuk input, okey, ada keyboard dan juga mouse. Manakala CPU merangkumi motherboard yang mengandungi memori iaitu VGA card. Okey, untuk VGA card untuk memproses data dan menyimpan maklumat di piring restoran serta keluarkan output di monitor. Okey, manakala output pula pencetak dan juga monitor. Okey, memori ada dua jenis iaitu ROM dan juga RAM dan juga ROM So yang ni cerita basic saja dia punya introduction dia Okey, so untuk seterusnya okey, untuk perkakasan komputer Okey, untuk perkakasan komputer untuk perkakasan komputer dan perisian komputer. Okey, dua benda yang berbeza. Okey, untuk perkakasan komputer hardware yang kamu boleh pegang. Okey, kamu boleh feel sendiri dengan jari kamu dan kamu boleh lihat. Okey. So tak kisahlah perkakasan tu sama ada kamu nak touch secara secara VR belum lagi yang kita tak pernah buat lagi VR. Okey. So yang untuk perkakasan manakala perisian komputer adalah
perisian komputer yang kamu guna setiap hari. Seperti Microsoft Word ke, antivirus ke, browser ke. Okay, untuk tugas-tugas tertentu. Manakala pemacu driver pula adalah perisian yang menggerakkan komputer kamu. Okey. Selepas tu, yang ni dia punya introduction sikit. Okey, kita pergi pula langkah keselamatan. Okey, langkah keselamatan semasa nak buat kerja. Okey, make sure cabut elektrik bekalan kuasa daripada plug 240 volt tu. Okey, make sure kamu ada pelindung. Tu rubber mat di tempat kerja kamu ataupun memakai kasut getah. Okey, itu benda yang penting. Okey, nak elak daripada elektrik circuit. Okey, alat penguji seperti test pen dan multimeter. Okey, jika perlu. Okey, untuk test pen ni selalunya wajib kalau katakan nak guna untuk kamu punya kerja. Okey, dan juga kita kena elak daripada elektrostatik. Okey, apa sebab elektrostatik ni? Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, so bermaksud elektrostatik ni daripada sumber elektrik luar. Contohnya daripada pergeseran baju kamu ke ataupun rambut kamu ke yang ada elektrik dekat badan kamu tu. Boleh menyebabkan litar elektronik ni rosak sebab motherboard komputer ni dan barang-barang elektrik komputer ni dia sensitif. Okey, so katakanlah kamu nak discharge, okey, ataupun nak nyah charge, elektrostatik ni, okey, kamu letak tangan kamu dekat badan komputer ni yang tidak disaluti cat. Itu salah satu cara dia. Ataupun kamu letak tangan kamu kat mana-mana ke, dekat contohnya badan komputer yang besi ke ataupun bingkai-bingkai ada yang keliling kamu tu, kamu groundkan dulu. Okay, kita nak buang electric charge tu. Okay, so electric charge ni sekali saja kamu. Elektrostatik ni dia punya bila kamu dah groundkan, kita lakukan dia sekali saja. Okay, semasa nak buat kerja baik boleh. Okey, skrin saya nampak tadi. Dua semua slide saya tadi. Clear slide saya tadi. Clear sir. Clear Clear. Okey, kita teruskan lagi Okey, slide yang terusnya. Okey, pergi kepada perkakasan. Okey, hardware. Okey, so yang ni perkakasan list komputer yang ada dalam komputer desktop ke ataupun laptop. Kecuali dua benda ni saja yang saya dashkan benda ni. Okey, saya linekan ni. Okey, dua barang ni kebanyakannya dah tak pakai dah. Ataupun kita pakai kalau yang ni contohnya DVD ROM ni kita dah macam mana saya nak cakap yang ni dia orang dah set dia sebagai external drive sekarang. Okey, kalau jika kamu nak pakai. Sebab kebanyakannya kita sekarang dah beralih kepada USB drive sekarang. Okey, ataupun thumb drive sekarang. Okey, daripada semua list down ni mungkin ada yang kamu tak kenal. Okey, macam contoh ni cakra keras bahasa Melayu. Okey, dia adalah hard disk. Okey, RAM, orang panggil apa RAM ni dalam bahasa Melayu dia, ingatan capaian rawak ataupun dia punya nama dia panjang dia random access memory. Okey, kad video iaitu ataupun saya lupa nak tulis kat sini ataupun GPU. Okey, GPU semua orang tahu kot benda ni. GPU. Okey. So yang ni semua perkakasan yang wajib ada sekarang dalam komputer kamu. Okey, untuk papan induk, kita pergi masuk ke dalam papan induk. Okey, untuk dalam papan induk ni bergantung juga kepada motherboard yang kamu beli. Okey, so motherboard dia banyak spek daripada kategori rendah sampailah ke high spec. Okey,
Kebanyakannya kalau yang rendah, kategori yang rendah ni selalunya dia menggunakan prosesor macam contoh Celeron ke. Kalau AMD paling rendah apa? Kalau siapa-siapa yang tahu. Prosesor paling basic sekali. AMD. Kalau Ryzen 5 tu dah tengah-tengah dah. Ada siapa-siapa tahu tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada tak apa ah. Okey, kalau tak ada tak apa. Okey, sebab saya pun tak ada, sebab pun saya tak pernah experience sangat pakai apa prosesor AMD ni. Okey. Kebanyakannya saya experience, selalunya saya pakai Intel punya prosesor saja. Okey. Intel dia paling rendah grade, paling rendah sekali, paling basic sekali adalah Celeron. Celeron punya motherboard. Itu yang paling rendah sekali. Okey. Bukan tak boleh kita pakai motherboard yang kategori grade rendah. Boleh. Okey. Cuma ada dia punya limitation tu ada. Okey. Limitation tu dia ada Okey. Kalau macam contoh medium punya spec, kita boleh cari macam contoh untuk motherboard yang prosesor yang tinggi sikit, macam contohnya i3 ke i5. Lepas tu yang tinggi pula untuk high spec tu daripada i7, Intel i7 sampailah i9 ataupun AMD punya Ryzen 7 tak salah saya. Ada Ryzen yang lain tak AMD? Siapa tahu tak? Kamu ni main game takkan tahu komputer, tak main guna telefon je main game. Komputer tak guna ke bagi main game? Tak ada seorang yang nak berani jawab. Banyak pakai phone je. Oh, banyak Main pakai game. phone je. Tak apa. Okey, tak apa. Okey. So kita pergi kepada jenis papan induk pula. Jenis-jenis dia. Okey. So untuk yang jenis-jenis apa yang ada dalam market ni kita ada Asus, Gigabyte, HP, MSI, Intel dan ASRock. Okey. Yang ni kebanyakannya yang glamour, yang famous di dalam market yang ada Contohnya macam HP dengan Intel ni dah tak provide dah rasa-rasa. Okey, diorang dah tak provide dah. Macam Intel ni dia tak provide dah motherboard dah. Okey. Kalau macam HP ni dia cuma dia bukan pembuat motherboard. Okey, dia penjual komputer. Cuma dia ambil manufacture daripada kilang mana-mana, dia chop sebagai motherboard dia. Okay. Kalau macam contohnya macam yang biasa-biasa punya Asus, Gigabyte dengan ASRock ni selalunya kebanyakannya yang ada sekarang yang tengah top naik sekarang Okay, itu kategori motherboard. Okay, untuk atas motherboard ni, okay, ini dia. Okay, so ini dia motherboard. Okay, so yang ni salah satu daripada kerja kamu nanti. So kamu kena buat label, buat label dan cari gambar sebuah motherboard. Okay, kecuali dia punya labeling. Okay, labeling kamu kena letak sendiri. Okay, labeling tolong letak sendiri Okay, so untuk kita start dulu yang sebelah kanan ni. Saya start dulu sebelah kanan ni. Okay, yang putih ni slot ni, yang ni bergantung pada manufacturer, bergantung pada motherboard yang kamu beli. Yang ni dipanggil sebagai PCI slot. Okay, PCI slot. Okay, motherboard ni jenis model yang lama. Okay, yang slot ni yang jenis, dia ada yang terbaru punya, tak salah saya dia ada PCIe kot, tak salah saya ini. Yang terbaru punya. Okay, so yang ni digunakan sama ada kamu nak attach, nak tambah lagi hard disk ke ataupun network card, wifi. Okay, kita gunakan slot ni. Okay, slot ni Okay, manakala yang ni pula, okay, kalau yang dahulu, yang ni dipanggil sebagai AGP slot ataupun PCI Express, iaitu untuk graphic card slot ni. Okay, ini untuk graphic card. Okay, yang ni pula, yang soket ni adalah untuk soket processor.
Okey, soket processor bergantung kepada processor jenis apa yang kamu beli, kamu pakai ya. Okey, yang dua ni adalah soket untuk RAM. Okey, dia bergantung juga kepada jenis motherboard yang kamu beli ya. Okey, dia ada 2 dan juga 4. Okey, so ada setengah motherboard sekarang dia boleh support sampai 64 GB. Okey, satu slot ni dia boleh capai 64. 16 darab 2 apa? 32 kan? Betul tak? 32 je. 16. Okey, 16. Okey, satu slot ni 32. Okey, 32. 32 kalau satu slot ni. Okey. Cuma sekarang kita tak ada lagi kot yang apa RAM 32 GB belum ada lagi. Okey, paling tinggi sekarang yang ada kat market pun DDR5 pun 16 GB. Okey, yang normal ada kedai komputer biasa jual lah. Okey. So yang ni 20 pin. 20 pin power. Okey, untuk 20 pin power. Dan dekat atas ni cuma tak ada tertinggal untuk soket SATA saja tak ada. Okey, nanti saya demo lagi cara untuk buat pemasangan ya. Okey, so yang depan, yang belakang ni pula adalah untuk I/O port. Untuk connection kamu USB ke atau LAN cable ke di belakang, termasuk juga lah untuk sound systemnya. Okey, yang seterusnya. Okay, daripada motherboard, okay, kita pergi kepada CPU. Okey, untuk CPU ada dua jenis dalam pasaran ni, Intel dan juga AMD. Okey, so cuma yang saya tak list dekat sini adalah i9 saja. i9 saja yang tak ada kat sini ya. Okey, masuk juga AMD. AMD yang latest-latestnya macam Ryzen-nya saya tak masukkan sekali dalam ni. Okey, so yang tu jenis-jenis prosesor tu kamu boleh cari sendiri. Okey, untuk prosesor ni, dia ada juga jenis type dia ataupun socket number dia. Okey, socket number dia macam contoh saya tak ingat untuk socket number Intel, saya tak ingat apa nama socket number dia berapa. Okey, socket number tu bergantung kepada nombor pin di sini. Okey, so motherboard, jika kalau kata kamu nak beli contohnya motherboard untuk Intel, katakan i5, kena i5 saja dan juga socket number dia. So yang tu kita kena tahu berapa dia punya socket number. Okey, dekat sini, okey, ada dua contoh gambar prosesor kat sini. Okay, saya zoom in dulu. Okey. Kat sini ya, saya zoom in. Okey. So yang ni kita tengok dulu pada pandangan atas ni. Okey, apa beza dua ni? Okey. So yang ni adalah dia punya top side ataupun pandangan atas gambar rajah prosesor. Okey. Gambar rajah prosesor ni. Okey. So kalau kamu tengok dekat corner sebelah sini menunjukkan pin nombor 1. Okey, pin nombor 1 di atas prosesor. Termasuk juga yang ni, yang corner ni. Okey, kalau kamu tengok daripada pandangan hadapan pula yang ni, okey, pandangan hadapan, okey, dua jenis ni. Yang ni satu berpin, satu lagi tanpa pin. Okey, tanpa pin lebih mudah dipasang berbanding yang ni. So, yang ni kalau kamu buat pemasangan kena hati-hati. Okey, dan dia punya marking segitiga ni, okey, dia punya marking segitiga, okey, ada dekat corner sini. Salah satu corner kat sini. Kita boleh tengok. Okey, kamu boleh tengok nanti. Okey. Kalau kita nampak ada soket kalau atas motherboard nanti. Okey. Okey. Yang ni pula gambar rajah family processor. Okey. So ini prosesor yang lama daripada model apa? Daripada model Intel yang lama sampailah
sampailah kepada server. Okey, ada. Yang ni semua yang lama. Okey, sekejap ya. Okey. Okey ya. So sama juga AMD ya di sini ya. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Okey, untuk bekalan kuasa. Okey, untuk bekalan kuasa dekat sini. Okey, input yang disupply ada dua jenis dalam ni. Okey. So atas power supply ni, tak kisahlah kamu punya adapter, dia ada dua type atas tu. Dia boleh automatic convert kamu punya current dia, iaitu 110 dan juga 240. Okey, apabila dia running dia keluarkan output yang ni. 12, negatif 12, okey, negatif, positif dengan positif dan negatif 5 dan juga 3.3 dia punya voltage dia punya output dia. Okey. So, dekat sini cuma saya tak tulis kat sini, saya lupa nak letak nak letak message kat sini. Okey. Power supply kalau kamu beli dekat kedai komputer, okey, dia ada dua type. Satu yang non modular, satu lagi yang modular. Yang tu kamu cuba cari sendiri dalam internet apa maksud dia. Modular dan non modular. Okey, ada benda yang berbeza. Okey, modular dengan non modular power supply. Okey, bekalan kuasa bekalan kuasa ni adalah jenis ATX, iaitu automaticnya power supply Dan kita ada satu lagi bekalan kuasa di atas komputer kita, iaitu bateri CMOS. Okey, bateri CMOS ni adalah untuk dia bagi power standby waktu kamu off komputer kamu, sebab dia nak save kamu punya CMOS punya chip punya, macam contohnya CMOS punya chip tugas macam contohnya kamu punya, dia nak save kamu punya clock, kamu punya hari, okay, information, apa processor kamu pakai, okay, RAM apa yang jenis kamu pakai okay, itu tugas CMOS bateri okay. So CMOS bateri ni okay, katakanlah nak tahu dia rosak ke tidak kamu boleh tengok dia dekat jam kamu ni. Okay, jika kalau katakan kamu tak on komputer lebih daripada 3 bulan atau hingga ke 6 bulan okay, bateri CMOS tu boleh kong ataupun rosak sebab dia dah tak boleh, dia charge dia dah habis dah dan perlu diganti kalau berulang juga. Kita boleh tengok dekat time kat sini dia berubah. Okay, masa yang sepatutnya macam contohnya 1 September 2021 jam 2.26. Okay. Bila kamu on di komputer jadi clock tu jadi 12 AM. Dan tarikh dia pun berubah. Itu salah satu tanda bateri CMOS kamu dah tak boleh simpan charge ataupun dia dah rosak dah. Okay, tapi komputer boleh pakai. Cuma waktu kamu on di komputer dia akan keluar message. Okay, bateri CMOS dia tak boleh simpan charge dah. Okay, daripada kabel, daripada power supply ni, lupa saya nak cakap power supply ni memang kita tak boleh buat maintenance Okey, memang kita tak boleh buat maintenance sendiri. Okey, kita bukan technician komputer ke ataupun yang kalau kamu jenis yang biasa troubleshoot ada background memang pandai, memang dah biasa repair barang elektronik, ini tak ada masalah. Macam contohnya budak aliran vocational, mungkin boleh buat repair macam ni. Okey, aliran vocational Okey, daripada power supply tu kita pergi kepada dia punya kabel dia, iaitu yang ni. Okey, so yang hujung sekali ni adalah power cable SATA. Okey, bentuk L shape kat sini, bentuk L. Okay, cara penyambungan dia mudah saja, tak berapa susah, lebih mudah berbanding yang ni. Kalau model yang dahulu kita pakai kebanyakannya
komputer yang tahun 2005 ke bawah kebanyakannya guna pakai yang ni. Okey, dan masih ada lagi pakai, cuma kebanyakannya sekarang dia pakai untuk aksesori untuk kamu punya kipas sahaja sekarang. Okey, di dalam di dalam casing komputer. Okey, manakala yang ni pula 20 pin. Okey, 20 pin ni adalah untuk main power komputer. Okey, yang ni abaikan. Yang ni adalah untuk floppy disk. Yang ni dah kita tak ada dah dalam senarai komputer kita. Okey, tapi dalam lab di pusat di makmal lab komputer kita ada. Okey, lab makmal komputer kita ada lagi masih menggunakan power supply yang mempunyai floppy disk. Okey, manakala yang seterusnya, yang ni. Okey, so yang ni pula, okey, yang ni untuk main power. Okey, main power untuk hidupkan kamu punya power supply. Okey, power untuk onkan power supply kamu. Okey, so yang ni adalah yang macam saya cerita ni, yang ni untuk aksesori sekarang, untuk aksesori komputer. Okey, yang seterusnya. Okey, RAM. Okey, so yang ni sejarah RAM lah. Okey, so tak perlu ingat pun tak apa. Yang cuma yang perlu yang kita tahu adalah kebanyakannya generation sekarang kita dah start pakai DDR. Okey, DDR punya komputer, DDR RAM sekarang ni. Okey, DDR4 dan DDR5 sekarang, generasi sekarang. Okey, macam saya dulu, saya dah pernah pakai SDRAM, okay, DDR1, DDR2 dan DDR3. Okey, setiap RAM ni ada dia beza dia punya keupayaan dia. Apa yang beza keupayaan dia adalah dia punya kadar penghantaran data ni yang penting ni, kadar penghantaran data. Okey, lagi latest punya teknologi, lagi laju. Contohnya macam kamu tengok DDR4 ni. Okey, dia punya kelajuan 4262 megabyte per second dia punya kadar penghantaran data. Okey. Okey, untuk RAM ni, okey, untuk generation RAM ni, okey, kalau kamu tengok dekat sini, okey, tengok dekat DDR ni, okey, dia berbeza setiap generation dia. Okey, macam contoh DDR2 dengan DDR3 lekuk dia di sini. Nampak? Okey, sewaktu nak beli RAM tu kena seelok-eloknya bawa RAM tu sebagai sampel. Kalau biasa kalau katakan kamu nak upgrade RAM okey, cuma saya nak bagi tahu untuk macam contohnya laptop dia cuma ada 2 slot sahaja. Okey, 2 slot sahaja untuk RAM. Okey, so dia punya capacity ikut manufacturer yang ikut motherboard tu. Okey, so kalau terlalu lama, kalau contohnya macam 2-3 tahun, macam 2 tahun ke 3 tahun lepas, mungkin dia boleh takat support hanyalah mungkin boleh sampai nak setakat 16 saja. Okey, macam sekarang kita boleh sampai daripada 32 sampai 64. Okey, itu yang paling maksimum. 64 paling maksimum sekarang Okey, so kena tengok dia punya lekuk ni. Setiap lekuk ni dia tak sama untuk setiap RAM punya generation. Okey, itu untuk RAM. Okey, untuk hard disk pula. Okey, untuk hard disk ni ataupun hard drive. Okey. Ataupun dalam bahasa Melayu ni cakra keras. Okey, kerja dia adalah untuk menyimpan data. Okey, kalau mengikut teori yang dahulu, okey, so data tu dia akan simpan di dalam piring storan, dalam kebuk, dalam bekas kedap udara. Okey, supaya nak elak daripada debu, habuk dan asap dan sebagainya. Okey. Yang teori yang ni, okey, so yang ni adalah untuk jenis hard disk mechanical. Okey, model yang jenis lama. Okey, macam sekarang ni kebanyakannya kita dah pakai model SSD sekarang, kebanyakan dia dah tak ada dah pakai macam ni. Okey, sekarang dia semua pakai chip saja. Kalau macam ni kejap lagi kamu tengok macam mana rupa dalam
hard disk tu. Okay. So apa yang sewaktu nak penting boleh hard disk ni adalah dia punya kadar penghantaran data. Ini transfer rate dan waktu search or rate. Kalau katakan kamu nak beli untuk hard disk mechanical, okay, kena ambil kira ni size ni pula. Okay. Sebab lagi tinggi kelajuan RPM ni, lagi writing dia, lagi untuk writing, katakan untuk transfer rate dia, nak simpan data semua lebih cepat. Contohnya macam kamu nak simpan daripada USB drive ke dalam komputer kamu, dia punya waktu dia nak tulis, waktu dia nak write tu ataupun dia read, cepat. Okey, untuk jenis-jenis hard disk. Okey, so tengok yang ni, 3 benda ni. Okey, SATA dan solid state. Okey, so yang ni internal untuk SATA. Okey, SATA jenis mechanical. Okey, so yang jenis mechanical ni murah berbanding SATA. Okey, SATA pun sekarang pun dah ada murah tapi ikut saiz, tak seperti ni. Kalau ni sekarang ni kalau paling kecil pun 500 gig pun boleh dapat harga dalam 200 300. Okey, berbanding yang ni. Kalau berbanding yang ni 250, saya tak ingat berapa harga sekarang, tapi dah murah berbanding 4 tahun sudah. Kalau 4 tahun sudah ni, kalau saiz 250 gig ni dalam harga dia dalam 1000. Itu dulu sekarang dah bawah 500 sekarang. Okey. Untuk teknologi sekarang kebanyakannya kita pakai ni. M.2 punya hard disk. Okey. So kebanyakannya yang komputer sekarang untuk dia letakkan untuk macam contoh Windows, kita letak dalam main hard disk kita. Okay, hard disk yang pertama kita letak dalam ni. Okay, untuk hard disk kedua kita simpan data ni sebagai untuk nak storage data kita. Okay, untuk storage data ni tak perlu sangat untuk laju Okay, manakala untuk hard disk pula dia ada dua saiz di sini Okay, 3.5 inci untuk desktop dan 2.5 inci untuk laptop. Okay, selalunya kalau kamu pakai external, selalunya kita pakai yang ni, 2.5 inci. Okay, ada setengah juga komputer desktop boleh pakai yang ni boleh pakai 2.5 inci di atas motherboard tapi dia kena ada kabel dia lain sikit kabel dia. Dia tak seperti kabel yang ni. Okay, kabel yang ni. Okay, so ada dua jenis kabel untuk penyambungan kepada hard disk, iaitu PATA dan juga serial ATA. Okay, serial ATA ni teknologi yang baru, yang ni PATA ni ataupun IDE, yang ni teknologi yang lama. Okay, apa beza? Yang ni kelajuan dia rendah berbanding yang ni. Okay, yang ni pun dah tak ada dah, kalau kamu nak cari pun dah tak ada dalam pasaran. Kebanyakannya yang ni sekarang. Okey, ini untuk SATA SATA punya kabel. Okey, kita pergi kepada GPU ataupun kad grafik. Okey. So, kerja dia kad grafik ni adalah untuk menghantar grafik daripada CPU kamu untuk dipaparkan kepada monitor. Okey, ada dua jenis GPU Satu yang onboard. Yang ni dia datang sekali dengan motherboard. Satu lagi yang external. Kalau yang externalnya adalah yang ni, jenis ni. Kad tambahan je ni. Okay, kebanyakannya sekarang yang glamour sekarang ni kita pakai Nvidia. Okay. Yang paling latest berapa sekarang? Kalau siapa-siapa tahu. Nvidia apa sekarang? RTX apa? Ada siapa-siapa tahu tak? Tak tahu? Tak tahu Azhar. Ni ada seorang kawan kamu tulis ni. Okay, RTX 3090. Harga dia GPU ni saja dalam 5,000 kot tak salah saya. Harga sebiji GPU ni. Okay. So yang barang ni yang paling mahal sekali. Okay, macam contoh motherboard ke prosesor tak berapa mahal. Okay, GPU sangat mahal. Okay. Sebab tu sekarang orang cari, kalau kamu tengok komputer jangan pelik lah kalau kamu tengok
orang apa set komputer tu sampai harga 10,000, 15,000. Salah satu bendanya yang ni yang mahal ni. Okey, memang tak ada yang ganjil bendanya. Okey. So kita teruskan kepada daripada grafik kad ni. Okey. So grafik kad ni saya pun tak nak cerita panjang sangat. So apa yang bolehnya kegunaan dia untuk grafik kad ni, kalau macam contoh GPU yang powerful macam ni, dia boleh kita high processing image. Okey, grafik pun cantik untuk main gaming kamu. Okey, dan juga kamu boleh edit video pun dengan cepat. Okey, kalau kalau grafik kad kamu powerful Okey, yang seterusnya daripada GPU ni, untuk output kepada monitor kamu, kita menggunakan 3 jenis kabel ni. Okey, kebanyakan sekarang kita pakai HDMI. Okey, orang dah tak guna dah sama ada VGA ataupun DVI. So dua-dua ni teknologi yang lama. Okey, apa beza dua ni adalah yang ni hanya boleh tunjuk image sahaja di ke atas komputer kamu. Okey, dia nak bila kamu buat penyambungan, okey, dia takkan paparkan suara berbanding HDMI. HDMI dia boleh paparkan image dengan tinggi sampai resolution 4K sekarang, 4K sekarang dan juga dia boleh bawa audio. Itu kelebihan HDMI. Okey, daripada kabel ni kita pergi nak buat penyambungan monitor pula. Okey, untuk macam CRT monitor ni, okey, yang ni untuk macam jenis TV lama ni, yang ni kebanyakannya pakai VGA. Okey, pakai VGA punya kabel. Okey, yang ni juga LCD pun ada VGA, ada DVI, okey, berbanding LED. Okey. Okey, LED monitor ni. LED monitor ni dia dah datang sekali sama ada VGA pun ada, HDMI. Selalunya dua jenis. Selalunya dua jenis ni saja yang ada Sebabnya untuk kos untuk buat VGA kabel ni murah untuk dipasang dekat sini Okey. Dan panel-panel dia untuk VGA ni ada, yang setahu saya ada dua jenis, iaitu VA panel dengan IPS panel. Yang tu. Kalau tak salah saya lah. Kalau betul, kalau saya salah, kamu cuba cari sendiri yang untuk panel screen ni. Okay, selalunya kalau nak cantik, orang cari IPS punya LCD. Okay, dia punya LCD ni. Dia paparannya lebih cantik untuk main game. Ataupun kalau katakan nak buat grafik ke, buat drawing grafik ke, elok pakai IPS. Dia gambar lebih cantik berbanding VA panel. Okey. Okey, yang terakhir yang ni. Okey, yang ni adalah dia punya port. Okey, port untuk sambungan belakang komputer. Okey, ada dua jenis model ini. Okey, yang pertama ni model jenis lama. Okey, saya start yang sebelah kiri dahulu. Start di sini. Yang ungu ni, yang ni dipanggil sebagai PS2. Okey, untuk keyboard dengan mouse. Okey, yang ni soket RJ45, USB. Okey, USB pun dah ada USB ni dia sejak tahun 2000. Okey, 2000 yang ni dia belum lagi tua, dia masih muda lagi port ni Okey, berbanding dengan ni port ni. Port ni pun dah lama lebih daripada dah dekat, tak salah saya dekat 40 tahun port ni. Tapi orang dah tak pakai dah. Ini untuk serial punya communication. Okey, port yang tak ada dalam komputer, parallel port. Okey, VGA untuk paparkan ke monitor kamu. Okey, gaming port dah tak ada dah. Untuk audio ni masih ada. Okey, iaitu untuk speaker out, line in dan mic in. Okey, so yang jenis yang baru pula, yang ni, apa penambahan barunya adalah yang ni. HDMI dan juga DVI punya port. Cuma kat sini saya tak ada Type C saja. Okey, Type C Type C dia kalau nak ikut dia punya kadar transfer rate ni lebih laju lagi berbanding pada USB
USB. Yang ni port ni panggil sebagai USB A ya, yang ni ya. Female ni. Okey, female punya USB A ya. Okey, itu untuk kamu punya slide ini ya. Okey, settle lah untuk lecture. Okey. Oh, saya lupa nak bagi Google link Classroom kan. Okey, saya bagi dulu kamu punya Google Classroom. Sekejap ya. Okey, betul. Okey, so yang ni kamu punya link untuk GC. Okey, Google Classroom. Okey, boleh masuk. Okey, apa yang ada dalam ni adalah kamu punya, saya dah upload dah untuk ni, untuk lab report dan juga modul. Okey, lab report dengan modul. Okey, kamu boleh tengok kat sini. Okey, so yang ni untuk video pemasangan komputer, ni adalah yang ni orang yang lain buat ah. Okey, orang lain buat. Yang ni untuk yang real punya cara pemasangan. Okey, yang saya nak tunjuk kejap lagi saya nak tunjuk lagi menggunakan simulator. Okey, so untuk dalam lab report ni, okey, untuk dalam lab report, woi laju tuan masuk ah. Okey, untuk dalam lab report ni, okey, so lab report nanti selepas selesai saja kamu siap nanti, so tolong hantar dia dalam bentuk format PDF. Okey, format dalam Word saya tak nak ah. Saya tak nak dalam bentuk Word ni. Okey, apabila kamu download benda ni nanti, okey, so option nak download memang tak ada. Saya lock benda ni. So kamu kena buka guna Google Doc dahulu. Okey, guna Google Doc. Okey, guna Google Doc. Pergi kat file. Lepas tu download. Download kepada Microsoft Word. Baru kamu type benda ni. So, yang ni tak payah keep, tak payah print out. Okey, saya tak nak menyusahkan kamu. Okey, bukan semua family kita orang senang nak ada printer tu ni ya. Okey. So, saya nak jimatkan kos kamu, belajar kamu. Okey, kamu download, kamu type saja di atas ni. Okey. So, yang ni dokumen dia. Okey. So, nanti kamu baca sendiri nak isi semua ni. Okey, lepas kamu tengok video yang saya buat kan, lepas kamu tengok saya buat demo nanti, baru kamu isi report nanti. Okey. Okey. So, yang tu dah lepas selesai. Okey. Contoh bila kamu dah selesai download cara nak convert dia. Sekejap ni mana yang dah download. Ada tak yang dah download? Okey, tak ada yang ni. Lab report nya. Lab report kat sini pun tak ada. Okey, jap. Kat sini. Lab report. Komputer. Lab report. Modul. Okay, contoh lab report Okey, so yang ni untuk lab report dia. Okey, so baca satu persatu nanti. Okey, setiap lab nanti untuk lab yang seterusnya nanti baru saya upload pula. Okey, dah selesai satu lab report kamu buat, kamu submit. Okey, tolong submit dalam Google Classroom Okey, bila dah selesai, pergi dekat file, kamu pergi export saja kepada PDF. Okey, pergi kepada PDF terus nanti. Okey, so yang ni saya pakai yang ni dah siap dah, plugin dah ada siap dah untuk convert kepada PDF. Ataupun kamu boleh convert sendiri cari dalam website dalam Google, cara nak convert daripada Word kepada PDF. Okey, boleh
boleh convert secara online. Tak ada masalah. Lepas tu kamu download saja file tu semula. Okay, lepas tu baru submit kat saya. Okay, so itu untuk lab report. Okay, lab report tu nanti kamu boleh submit sendiri benda tu. Okay, so nanti kamu, okay, yang petang ni kita untuk demo, untuk video tu kamu boleh tengok sendiri dalam YouTube, benda tu dalam Google Classroom, saya dah bagi link. Okay, yang saya nak tunjuk hari ni adalah saya gunakan PC Building Simulator. Okay, untuk buat demo cara nak pemasangan. Ada yang biasa tengok game ni ataupun first time dengar benda ni. Okay, so yang ni first time dengar. First time saya. First time tak pernah tengok Tak pernah. Okay. Okay. Okay, PC Building Simulator. Okay, so yang ni saya tak nak tunjuk kalau saya buat create dia punya game sebagai apa, game untuk pasangnya memang lambat. So saya tunjuk macam mana cara nak build komputer ni. Yang ni lebih mudah, kamu tengok sendiri. Okay, so tutorial ni dia akan tunjuk dekat kamu cara kita nak pasang komputer. Okay, first kali so yang ni casing komputer kita di sini Okay, casing komputer kita. Okay, so casing komputer ni Cooler Master. So casing komputer ni ada dua side dekat sini. Satu kalau tengok kat sini kita ada sebelah kanan dan juga sebelah kiri dan juga sebelah kanan. So kita kena cabut sebelah ni dahulu. Dia ikut juga cara kalau kamu nak buka panel ni, sama ada dia akan pasang pada skru di sebelah sini ataupun juga yang jenis barunya dia pakai lekat pakai magnet. So yang ni saya buang ni panel ni sebelah sini dan juga panel sebelah sini. Okey, selepas tu yang berikutnya, so dia minta kat sini kita nak pasang apa, power supply. Okey, so sebab saya kena ikut dia punya mission dia macam mana. Okey, dia punya tutorial dia. Okey, so dekat belakang ni dia punya ada panel dia, so kita kena buang panel ni dahulu. Okay, ada 4 skru dekat sini. Okay, so dah kosong dah panel tu. Okay, so saya pergi dekat store dia. So saya akan ambil power supply. Okay, ini power supply. Okay, untuk power supply ni dia ada fan dia. So fan dia, okay, kalau kamu tengok kat sini, yang ni jenis modular. Okay, modular ni bermaksudnya yang ni dia tak ada datang sekali dengan kabel. So kabel ni kamu boleh cucuk asing benda ni, ataupun dia datang sekali. So yang ni mudah ataupun kemas kerja kamu. Okay, fan dia akan tunjuk dekat sini, fan. Main power. Okay, main power untuk power supply ataupun PSU ni dia datang daripada rate daripada 200 sampailah 1600 watt. Okay, kalau 1600 watt tu gila-gila punya, memang kuat dah power supply tu. Okay, dan dia punya harga memang lebih mahal. Okay, modular port. Okay, modular port ni dia explain apa kat sini. Okay, so untuk attach kabel untuk power up tu punya komponen. Okay, so kita pasang ni dulu. So saya pergi install. Okay, so saya masukkan dulu kat sini power supply di sini. Okay, first kali. Okay, saya masukkan dulu belakang ni. Okay, diikuti saya lock ni dahulu, dia punya panel ni belakang ni dulu. Okay, so sebelum nak buka ni, sebelum nak pasang ni, okay, untuk power supply ni dia ada 4 skru dekat sini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 skru dekat sini. 1, 2, 3, 4. Okey, so ada setengah casingnya kita boleh pasang ni saja, 4 skru ni saja. Okey, kat belakang ni ada 4 skru ni saja. Okey, so saya lupa nak lock ni. Siap. Okay, so sekarang kita nak masuk apa pula atas ni? Okey, untuk motherboard. Motherboard di sini. Okey.
So yang ni motherboard dia. Okay, kita pergi satu persatu. Okay, so nanti kamu pergi dalam Google, kamu cari apa image apa tentang motherboard. Okay, buat labeling macam ni. Okay, buat labeling macam ni. Okay, so kita tengok dekat GPU apa dia. So yang ni untuk soket. Okay, untuk RAM, sekejap saya ubah sikit RAM. Kalau kamu tengok kat sini, message kat sini, motherboard has between 2 and 8 slot. 8 slot ni saya tak pernah jumpa lagi. Paling tinggi pun saya pernah jumpa pun 4 untuk normal user saja. Okay, untuk I/O port yang belakang ni. Sekejap, saya nak tarik, nak pusing balik tak boleh dah. Tak boleh dah. Tak nampak I/O port ni. Okay, ni I/O port lah. I/O port ni. Okay, I/O port. Okay. So, PCI slot. Okay, PCI slot. Okay, ada. Okay, stand off ni dipanggil untuk ni. Untuk tapak. Dia macam apa, tapak. Dia nak extend kamu punya ni. Dia nak bagi extend macam screw. Dia macam screw tapak nak letak belakang komputer ni. Dia nak letak jarak sikit dalam berapa mm supaya tak lekat dengan motherboard. Okay, ini bateri CMOS. Apa lagi ni, chipset. Ni untuk chipset chipset ni chipset. Okay, SATA port di sini. Okay, SATA port. Power. Okay, ni untuk power Untuk power. Okay, so habis dah. Okay, lebih kurang macam ni nanti kamu buat labeling Okay, dalam kamu punya lab report nanti. Okay, so sekarang saya nak install benda ni. Okay, so masa nak buat installation motherboard ni. Okay, so kita kena place atas dia punya papan ni. Okay, papan belakang ni. Okay, kena sama dengan IOC ni ataupun belakang tapak ni. Sekejap, saya pusing dulu. Dia tak boleh nak pusing 360. Masalah ya. Lubang ni. Belakang ni. Nak kena set elok-elok kedudukan dia. Sebab tu dah dia letak dekat sini. Sebelum kita nak pasang ni, dia letak macam satu skru dekat sini. Nampak skru di sini. Stand off. Okay, kalau nak tahu stand off ni, kamu kena tengok dalam video nanti. Video pemasangannya realnya video. Okay, so saya pasang satu-satu. Okay, kalau ikut simulator ni memang ni lah. Kalau yang real punya, okay, yang real ni saya tunjuk dulu saya buat pemasangan dulu. Okay, kalau yang real punya, kita kena buat adjustment ni, lubang ni dulu. Baru boleh kita ikat skru. Okay, sebelum kita nak ikat skru, baru boleh kita letak tu yang skru tapak tu. Saya tak ingat nama, kalau bahasa Melayu dipanggil apa. Barulah boleh sama dengan tapak belakang ni. Okay, so motherboard ni pun dia ada juga jenis dia. Satu yang jenis besar, satu lagi yang jenis mini pun ada motherboard ni Okay, so saya pasang dulu satu skru, tiap-tiap skru ni satu persatu. Okay, so sekarang kat sini dia minta kita pasang untuk power. Nampak? Okay, yang tadi kalau kamu tengok dalam slide dia tadi, konektor untuk power, untuk ATX power adalah 20 pin. Okay, yang terbarunya 24 So, kat sini konektor dia. Okay, satu kat sini dan satu lagi kat sini konektor dia. Okay, macam tu Bila saya buat penyambungan, saya satu masuk kat sini, dia akan plug in juga terus kat sini. Okay, itu untuk motherboard. Okay, manakala yang ni pula ATX 8 pinnya untuk power CPU. Satu kat sini, satu lagi dekat belakang ni. Saya akan cabut kat sini, dia akan masuk kat sini. Okay, yang ni saya kata ni jenis modular. Okay, modular dia
Dia kabel dia asing, nampak split asing kat sini. Dan yang terakhir sekali, yang ni untuk power dekat depan ni, soket power dekat depan ni. So saya sambungkan yang ni dengan yang ni. Nak zoom in tak boleh dah. Okay, selesai dah yang tu. Okay, dah selesai dah buat penyambungan kepada, kalau kamu tak nampak ni, yang ni kabel dia, yang ni kita pusing casing dia, dia tarik belakang ni ke atas ni. So kabel management kamu pun penting ya, kena pandai kabel management. Okay, so sekarang next step seterusnya kita nak pasang CPU. Okay, CPU okay, ni atas ni adalah hot plate dia. Okay, sebab ni kita nak bagi coolant, nak cooling kat sini. Okay, processor. Okay, processor. Okay, pin dia. Pin dia. Yang ni ini pin dia. So macam ni kamu tengok kat sini dia punya pin memang tak nampak kat sini kan. Dia nampak macam saya cerita tadi. Dia nampak dari segitiga kat sini. So yang ni dia punya tapak pin dia. So sekarang kita pasang install untuk CPU. Nampak kat sini. So buka dia punya cover dulu. Untuk sebelum nak buka cover kita kena buka dulu dia punya pin dia sini ataupun dia punya lock key dia kat sini. Nampak dia up, baru boleh dia masukkan prosesor ni. So masukkan prosesor kat situ. Tutup dia punya tudung dia ni dan juga dia punya key dia. Okey, kejapnya. Alah, apa? Masuk balik dulu. Okey. So yang seterusnya saya nak masukkan dia punya thermal paste kat sini. Apply thermal paste. Okey, apa guna thermal paste ni? Thermal paste ni digunakan untuk dia macam chemical dia nak bagi sejuk nak bagi sejuk antara fan kamu dan juga prosesor supaya tidak overheat So ada dua jenis kalau untuk cooler dalam sistem penyejukan komputer ni, sama ada air ataupun air ataupun water. So angin ataupun air So sekarang kita pergi ke sini. Okey, stop punya fan. Okey, selalunya kalau kamu beli prosesor, dia akan datang sekali dengan stop punya fan. Okey, melainkan kalau beli high spec punya macam CPU apa saya tak ingat dia datang kena beli asing untuk fan ni. Sebab dia tak boleh tampung kepanasan CPU. Okey, so ini fan. Manakala yang ni pula, yang macam jaring-jaring ni adalah dia punya heatsink. Okey, heatsink fan. Okey, cool. Ini full plate dia, bracket untuk kunci dia dan juga kipas. Okey, saya nak install kat sini. Okey, kita boleh letak dekat mana, ikut mana jarak kita nak pusing yang kita nak. Letak sini. Okay, dan dia punya power dia kita kena connector untuk ni pun dia ada terus atas onboard ni pun ada. So bukan dia takkan sambung dekat belakang komputer, dia takkan sambung dekat ni power supply ni So dia yang ni untuk power, untuk fan dia ada kabel, dia ada port dia sendiri. Macam ni dekat sini. Selalunya untuk fan cooler ni selalunya dia berdekatan dengan port untuk fan ni. Okay, power untuk fan ni selalunya berdekatan dengan soket CPU. Okey, settle untuk fan. Okey, so sekarang dia minta kita masuk graphic card pula. Okey, untuk graphic card. Okey, so dekat sini ni untuk graphic card.
Okey, macam contoh model ni ya. Kita tak nampak sangat dekat sini. Okey, betul. Lebih kurang kan dekat sini yang ni ada port apa. So, dia ada port sini, ada 2 port saja. VGA dan juga DVI kat sini. Okey. So, yang ni dia punya pin connector dia. Okey, graphic processor. So, untuk graphic processor ni pun lagi dia tinggi dia punya RAM dia. Contohnya kalau 8GB, 6GB mungkin murah. Okay, lagi tinggi dia punya RAM dia. RAM dia punya processor ni lagi mahal. Okey, kalau sebab tu kalau kamu tengok yang harga 4000 tu sebabnya GPU dia punya ketinggian apa, dia punya RAM-nya GPU tu banyak. Okey, banyak ah. Okey, so saya nak install benda ni. Okey, semasa nak install, make sure yang belakang ni, okey, dia punya remove dia punya PCI cover ni kita kena buang dahulu. Okay, buang dia punya screw ni dahulu. Okey, baru kita masukkan graphic card di sini. Lepas tu baru lock balik. Okey, baru lock balik dekat sini. Okey, so slot GPU kita dah pasang dekat sini. Okay, so sekarang saya nak pasang RAM. Dekat sini ada 4 digit RAM dekat sini ya. Okay, RAM. Okey, untuk RAM. Okey, so salah satu daripada kerja kamu juga untuk masukkan dalam lab report kamu, tengok gambar dalam internet ni, tengok dia punya labeling ni. Cuba cari labeling ni. Nanti kamu akan jumpa dia punya jenis RAM tu apa, manufacturer apa dan berapa saiz dia. Berapa dia punya saiz memori tersebut. Okay, dan dia punya tepi ni, yang ni adalah dia punya untuk lock dia. Okey, untuk locknya, connector dekat sini dan juga dia punya chip dekat sini. So sekarang saya nak install. Okey, cara nak pasang dia. Okay, nampak dekat sini. Saya buka dia punya tapak ni. Buka tapak ni. Bawah ni tak nampak lah. Di bawah ni saya tunjuk ke atas ni. Buka situ, tolak situ. Okey, cara nak pasang dia kita tolak saja. Kita masukkan saja RAM. Nanti dia akan lock automatic dia punya ni. Okey, dia akan lock automatic dua-dua ni sendiri. Okey, so settle untuk pemasangan RAM. Okey, belum complete lagi ya kita punya ni komputer ni. Okey, sekarang kita nak masukkan hard disk. Okey, untuk hard disk ni pula. Okey. Okey, so salah satu kerja kamu juga. Okey, cari hard disk yang jenisnya ni, hard disk mechanical. Tengok label belakang ni, ada tunjuk tak paparan dia punya data dia apa dia, atau dia punya spek apa. Okey, ada dalam internet, kamu boleh cari ya. Okey, yang ni dia jenis menggunakan SATA punya. Okey, SATA power cable dan juga SATA punya kabel, SATA kabel dan SATA power cable. Okey, yang ni dia punya bay dia. Okey, drive bay dia. Okey, drive bay ni mengikut banyak mana yang ada. So kalau macam ni boleh 1, 2, 3 hard disk kita boleh masukkan di sini. Ataupun dekat belakang ni pun boleh juga. Kalau kamu tengok dekat belakang ni. Saya pusing balik. Okey, nampak ni. Ini 2 bay ni. 2 bay ni adalah untuk 2.5 inci punya. Kalau yang ni drive ni yang besar ni 3.5 inci yang normalnya. Okay, saya keluarkan dulu yang ni. Okay, saya install, masuk. Saya close. Okay, sekarang nak masukkan konektor untuk SATA. Lepas tu dia masuk pula dekat ni port ni. Okay, untuk port ni
Kalau macam ni dia bagi ada 6. So 6 hard disk kamu boleh masukkan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So saya masukkan salah satu. Ni kabel dia. Okay, kabel dia dah pun dah go through kat sini. Satu. Dan satu lagi kabel, ini untuk power. Dan masukkan dekatnya port di sini. Okay, boleh pilih mana-mana je. Ini saya nak masukkan dekat sini. Okay, settle. Untuk pemasangan. Ni. Okay, tapi tak komplit lagi ya. Kita punya komputer ni. Ada lagi satu barang tertinggal iaitu kipas. Yang ni kipas fan. Kipas fan tak ada. Kipas memang fan lah. Okay. So yang ni untuk kipas punya casing. Okay, untuk kipas punya casing ni. Okay, yang ni yang jenis normalnya. Okay, so yang ni dia attach selalunya dekat sama ada di sini. Kalau yang extra punya nak pasang ada 2. Kita boleh pasang 2 ataupun 3. Ikut size kamu punya, ikut kamu punya casing. Okay. Ada setengah orang dah pasang ni atas ni untuk air cool, radiator punya. Nanti dia panggil water. Yang ni dia panggil sebagai water punya cooler nya, water cooling nya. Okay, untuk water cooling nya sistem sangat mahal. Lepas tu barulah kita sambung kepada power dia. Okay. So lepas tu dah siap. Okay, dah siap pasang. Kita boleh tutup balik cover dia. Okay, siap. Okay, so yang tu cara nak buat installation komputer ni. Itu salah yang ni saja yang boleh saya tunjukkan kat kamu secara maya untuk kamu. Okay. Okay, so kita main game pula lagi petang ni tadi. Okay, so yang tu secara maya. Kalau untuk yang view nya, untuk real punya human nya, kamu boleh tengok dalam video ni. Saya dah letak dah yang ni, video pemasangan komputer yang ni, how to build a PC game. Okay, for beginner. Okay, nanti dia akan cerita detail satu per satu apa yang kena buat. Okay. Okay. So, okay, itu saja untuk lecture untuk hari ini. Okay, untuk kelas kamu yang pertama hari ini. Okay, ada apa-apa soalan tak kamu nak tanya? Tak ada semua. Tak ada semua. Tak ada? Tak ada. Okay, tak ada Okay. Okay, kalau tak ada tak apa. Kalau tak ada tak apa. Okay, saya terlupa untuk kehadiran. Kehadiran petang ni Kehadiran. Saya akan tengok dalam chat box ni. Okay, kehadiran. Okay. So isi yang ni untuk kehadiran hari ni So untuk kehadiran ni tolong jangan isi selepas tarikh 2 hari bulan. 2 hari bulannya tarikh saya tak ambil kira dah Okay. Kecuali kalau ada apa-apa masalah saja. Okay, baru boleh saya terima. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan dah, kelas kita setakat ini saja petang ni. Okay, so untuk video yang ni nanti saya upload dalam YouTube channel nanti. Okay, nanti saya bagi link dalam Google Classroom, link untuk video pemasangan ni. Okay, so itu saja untuk kelas petang ini. Okay, 1 jam 10, lebih kurang 1 jam 10 minit. Okay, so terima kasih semua. Okay, jumpa next class, jumpa minggu depan. Okay, saya lupa jom. Kejap. Lupa saya cakap lab report due hari Ahad ni 5 hari bulan sebelum pukul 8 malam. Okey, sebelum 8 malam.
So jangan scan, just buat atas komputer saja kedai kerja kamu. So tak perlu scan. Cuma dah siap hantar dalam bentuk PDF, okay? Upload dalam Google Classroom. Okay? So itu saja untuk kelas petang ni. Okay? Thank you semua. Okay, Assalamualaikum. Okay. Thank you, sir. Yeah. Thank Thank you, you, sir. sir. Assalamualaikum, sir. No, yeah. Thank you, sir. Okay.